Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah dapat kita bertemu kembali ya di dalam pembelajaran kita ya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita menyambung pembelajaran kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu Fadlul Wudu'i. Ya, tajuk kita hari ini adalah Fadlul Wudu'i ya. Maksudnya Fadlul Wudu', kelebihan berwudu. Kelebihan wudu ini ya. Di dalam bab hadis, tajuk yang ke-6, muka surat dalam buku teks kita 146 sehingga muka surat 150 ya. Boleh buka buku teks masing-masing ya. Okey. Tajuk dalam bab hadis ya. InsyaAllah hadis yang kita akan pelajari pada hari ini adalah, kita boleh baca sama-sama hadisnya. An Nu'aimin al-Mujmiri qala raqitu ma'a Abi Hurairata ala zahril masjidi فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه البخاري ومسلم. Ya, yang mana mafhum daripada hadis ini daripada Nu'aim Al-Mujmir berkata, saya naik ke masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berwudu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah-wajah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka kerana kesan wudu. Maka siapa yang ingin memanjangkannya, maka lakukanlah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Satu hadis yang menceritakan tentang kelebihan kepada orang yang berwudu ini ya. Kita lihat kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah. Ya, yang pertama ummati ya, disebutkan dalam hadis itu inna ummati, sesungguhnya umatku. Apakah yang dimaksudkan umatku ini? Umat apa? Maksudnya ummatul ijabah, umat yang diperkenankan, umat yang diterima. Umat apa yang diterima ini? Wahum al-muslimuna, dan mereka ini adalah orang Muslim. Itulah umat yang diterima, yang diperkenankan oleh Allah. Ya, orang Muslim. Ya. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling ramai ya. Daripada zaman Nabi sehingga hari kiamat, ini semua adalah umat Nabi Muhammad. So umat yang ramai-ramai ni umat yang diterima. Umat yang diterima adalah yang Muslim. Okey. Yang kedua, yuda'auna. Maksud yuda'auna yang akan diseru. Maksud diseru itu bagaimana? Yunadauna au yusammauna. Yunadau yang dipanggil, au yusammau ataupun yang dinamakan. Maksud dia di hari akhirat nanti, kita bila dah berlakunya kiamat kan, kita akan dibangkitkan, dipanggil seorang demi seorang keluar daripada kubur menuju kepada mahsyar dan akan dipanggil nama seorang-seorang untuk diadili ya. Okey, itu dia yud'auna, akan diseru, akan dipanggil seorang demi seorang. Yang ketiga ghurran. Maksud ghurran maksud dia secara maksudnya yang bercahaya. Ghurran yang terpancar cahayanya. Tengok sini al-ghurratu. Ghurrah ini apa maksudnya? Ia adalah bayadun fil wajhi, bayad yang putih, warna putih fil wajhi, pada wajah, pada muka, ghairu fahishin, yang tidak melampau. Maksudnya putih dia tu cantik lah, orang tengok cantik bersinar-sinar macam tu orang tengok. Bukan putih melampau sampai putih melepak, putih pucat, itu bukan. Ini putih yang cantik, itu maksud ghurrah. Itu dari segi bahasanya lah. Wal muradu biha huna, yang dimaksudkan di sini di dalam hadis ini, ghurran yang maksud dalam hadis ini apa dia? An-nur al-kainu, nur cahaya. Itu yang maksud sebenarnya, bukan putih-putih macam biasa saja, tapi dia an-nur cahaya al-kain yang terdapat
fi wujuhi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang terdapat pada wajah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, cahaya yang datang daripada kesan wudu ini, ya, bercahaya, ya. Yang keempat, muhajjalina. Muhajjalina ni maksudnya anggota ataupun anggota badan, anggota kaki, kaki. Al-muhajjal, muhajjal. Asal perkataan ni muhajjal, ya. Apa maksud muhajjalnya? Adalah minad dawabil lati qawaimuha bidun, ya. Minad dawab, daripada dawab, haiwan, binatang yang berkaki empat. Allati, yang mana qawaimuha bidun, ada tompok-tompok putih. Itu asal maksud muhajjal. Dia binatang yang berkaki empat yang ada tompok-tompok putih. Itu maksud muhajjal. Tapi wal muradu bihi huna, tapi yang dimaksudkan di sini, di dalam hadis ini, aidan juga an-nur, cahaya yang terpancar. Sebab itu disebutkan dalam hadis ni kan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina. Sesungguhnya umatku akan dipanggil, akan disuruh pada hari kiamat ghurran muhajjalina, yang bercahaya-cahaya yang terpancar-pancar begitu. Dia bercahaya-cahaya, ghurran muhajjalina, cahaya dengan cahaya. Sangat sangat hebatlah kesan daripada wudu ini, ya. Itu ma'an kalimat, ya. Lihat pula kepada syarhul hadis, ijmalan syarah hadis ini. Yubashiru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yubashiru, memberi, menyampaikan berita gembira. Yubashir ni maksud dia menyampaikan berita gembira. So kalau ada orang kawan kita nama dia Bashir. Bashir ni maksudnya berita gembira. Siapa duduk dengan dia, dia suka bagi berita-berita yang gembira lah. Macam Nabi. Nabi ni Al-Bashir. Salah satu nama Nabi adalah Al-Bashir, pembawa berita gembira. Yubashirun Nabi, membawa berita gembira Nabi SAW ummatahu, kepada umatnya. Umat ini bi annallaha, sesungguhnya Allah, yakhussuhum, mengkhususkan mereka, mengkhususkan umat Muhammad ini, bi alamatin, dengan tanda-tanda fadlin, kelebihan, wa syarafin, dan kemuliaan. Allah beri, Nabi beri berita gembira yang Allah mengkhususkan umat Nabi Muhammad ini dengan tanda-tanda kelebihan dan juga kemuliaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min baqiyatil umam, daripada umat-umat yang lain. Umat-umat yang terdahulu tak diberikan pengkhususan, ada tanda seperti ini. Untung kita umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang sebelum ni, pada Adam sampai Nabi Isa yang lain tu semua tak dapat ini keistimewaan seperti ini. Haitsu yunadihim, yang mana akan dipanggil, yang akan memanggil mereka. Nabi ini akan panggil kepada mereka. Ini satu kelebihannya. Fayatuna, dan mereka ini datang, umat Nabi Muhammad ini akan datang ala ru'usil khalaiqi, di atas ru'us, di atas kepala khalaiq, sekalian makhluk yang ada ini. Dia orang ni datang dapat kelebihan di atas kepala mereka ini, di atas sekalian makhluk-makhluk yang lain. Talak la'at, apa kata talak la'at ni? Terpancar, berpancar-pancar, bersinar-sinar. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bin nuri, dengan cahaya. Maksudnya di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, orang boleh kenal yang mana umat Nabi Muhammad, yang mana mereka ini selalu melakukan wudu. Boleh nampak di hari akhirat nanti wajah, tangan, kaki bercahaya. So kalau umat lain tengok, wah, apa bercahaya ni, orang tahu, ini umat Nabi Muhammad ni selalu berwudu. Itu dia kelebihannya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, satu kelebihan. So orang dapat dia menerangi lah daripada orang lain, wajah biasa je, tapi kita tengok orang umat Nabi Muhammad yang rajin berwudu ni bercahaya. Berdasarkan hadis ini diberitahu kan. Okay, lihat sababul wurudul hadis, kenapa diturunnya hadis ini. Anna Nu'aiman ibn Abdullah, sesungguhnya Nu'aim nama dia, seorang sahabat ini, nama dia Nu'aim bin Abdullah, ra'a Abu Hurairah yatawadda'u, dia melihat Abu Hurairah yatawadda'. Abu Hurairah seorang sahabat yang besar lah kan, yang rapat dengan Nabi. Nu'aim ini dia bersama dengan
dengan Abu Hurairah naik ke belakang masjid satu hari, dan dia lihat Abu Hurairah ni yatawaddau, sedang berwudu. Fayaghsilu wajhahu, dia lihat Abu Hurairah ni yaghsilu, membasuh wajahnya, mukanya, wa yadaihi, dan juga tangannya. Dia basuh muka, tengah ambil wuduk lah kan, basuh muka, lepas basuh muka basuh tangan, wa yadaihi hatta kada, sehingga sampai al-mankibaini, sehingga sampai ke bahu. Tu yang tengok pelik tu, sebab yang dia tahu belajar wuduk kan, basuh tangan sampai ke siku kan. Ini Abu Hurairah dia basuh hatta kada, sehingga sampai ke paras bahu. Jauh panjang siku ke bahu dia lebih kan. Summa ghasala, kemudian Abu Hurairah dia membasuh rijlaihi, kakinya, kedua kakinya, hatta rafa'a, sehingga naik ke ila saqaini, kepada betisnya. Sedangkan yang wajib sampai buku lali sahaja kan, tapi Abu Hurairah dia basuh sampai ke betis. Summa qala, kemudian Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah tengok Nu'aim ni tengok, kenapa tengok-tengoknya ni. So dia pun bagi tahulah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu dari keluarnya hadis ini yang mengatakan siapa yang berwudu ini, anggotanya akan bercahaya, dipanggil di hari akhirat nanti dalam keadaan bercahaya. So Abu Hurairah nak kelebihan itu supaya dapat cahaya tu lebih. Kalau basuh sampai siku saja, cahaya dia sampai siku je lah. Kalau basuh kaki sampai buku lali je, sampai situ je lah cahaya. Tapi kalau basuh lebih, dapatlah lebih. Sebab situ kan disunatkan dalam basuh kepala. Basuh kepala pun yang wajibnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hanya membasuh sebahagian kepala kan. Yang wajib 3 helai rambut saja. Tapi kalau ikut sunatnya, yang lebih sempurnanya kita basuh keseluruhan kepala kita ini. Itu lebih untung. Nanti kalau kat hari akhirat nanti, kalau orang yang suka basuh sikit aja nanti, cahaya dia sini seketul sini, 3 helai rambut je bercahaya kepala dia kan, macam Ultraman je. Tapi kalau orang yang basuh penuh kan, buka, sepatutnya ambil wuduk tu basuh penuh, gitu, sapu penuh sampai ke belakang, ambil air lagi sapu, dekat hari akhirat nanti penuh satu kepala dia bercahaya, berbanding kalau basuh sikit je depan je lah yang bercahaya. Macam Abu Hurairah tadi kan, kalau basuh sampai siku aja, situ je lah yang bercahaya, tapi dia sampai ke bahu, dapat lebih kat situ, kaki sampai ke betis. Okey, itu dia nak menunjukkan kelebihan berwuduk ini. Okey, seterusnya dibahaskan tentang itmamul wudu, menyempurnakan wudu, syartun, adalah syarat, likamalis solah, untuk sempurnanya solat. Sempurna wudu jadi syarat nak sempurna solat. Tak sempurna wudu, maka tak sempurnalah solat. Okey, al-wudu wajibun, wudu ini wajib, qabla solati, sebelum solat. Sebelum nak solat wajib wudu, bukan solat dulu baru wudu. Itu ajaran sesat. Wudu ini wajib sebelum menunaikan solat, fardan, yang fardu, au nafla, ataupun yang sunat. Tak kira lah solat fardu ataupun solat sunat, kedua-duanya wajib berwuduk dulu. Jangan kata lah nak solat sunat saja, malas ambil wuduk dulu, semayang terus, tak boleh. Tak sah, tak jadi solat tu. Solat mesti berwuduk untuk sucikan diri dulu, untuk mengangkat hadas kecil dan besar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salati, jika apabila kamu hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, wamsahu biru'usikum, dan sapukanlah kepala-kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki hingga ke buku lali. Berdasarkan ayat ini menunjukkan rukun wuduk, 4 anggota wajib ketika wuduk, iaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini, ayat yang kita bacakan ini tadi, ya ayyuhallazina amanu ini, tusyiru ila, menunjukkan kepada
kaifiyatil wudu', cara berwuduk. Cara wuduk tadi, basuh muka dulu, tangan, kepala, kaki, menunjukkan cara berwuduk. Wa amma, dan ada pun al hadisu fi hadzal mawdu', hadis pada tajuk ini. Tajuk ini yang hadis yang awal-awal kita bacakan tadi tentang kelebihan itu bercahayanya di hari kiamat nanti, kesan pada wuduk ini. Hadis ini bayanul fadli, menerangkan kelebihan lil ghasli, dalam membasuh al mutajawizi, yang melebihi anil haddil wajib, daripada had yang wajib lil wudu'i, di dalam berwuduk. Ayat ini tentang cara berwuduk, tapi hadis yang kita bicarakan pada awal tadi, dia cerita tentang kelebihan, melebihkan had basuhan wuduk itu. Wa hadzal fi'lu, dan perbuatan ini, perbuatan melebihkan basuhan itu. Dalam ayat Quran sebut sampai siku saja, tapi kita lebihkan basuh sampai dekat hampir-hampir ke bahu. Daripada kaki pula, daripada buku lali kita lebihkan sampai kepada betis. Ini perbuatan ini yu'tabar, dikira, diambil sebagai wasilatan, sebagai satu wasilah, satu kaedah, suatu cara liitmamil wudu, untuk menyempurnakan wuduk. Salah satu cara untuk menyempurnakan wuduk macam mana? Lebihkan basuhan itu. Allati takunu, yang menjadikan syartan likamalis solat, menjadi syarat untuk sempurnanya solat. Sempurnanya wuduk, maka dia jadilah syarat untuk sempurnanya solat. Okey, seterusnya kita lihat kepada fadailul wuduk, kelebihan berwuduk. Siapa yang berwuduk maka dia akan dapat kelebihan ini. Fadailul wudu'i kasiratun, kelebihan wuduk ini banyak. Minha, di antaranya, yang pertama, al wudu'u taharatun, wuduk ini taharatun, menyucikan kita, membersihkan diri kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mutatahhirin, suka kepada orang yang bersih, suka kepada orang yang suci. Tambah pula watuhuru syatral iman, dan bersuci, bersih itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi untung kelebihan wuduk. Wuduk ni membersihkan, menyuci. Allah suka orang yang bersih, Allah suka orang yang suci, dan bersuci ini adalah sebahagian daripada keimanan. Yang kedua, al-wudu'u was-salatu rak'ataini ba'dahu sababani lidukhulil jannah. Masya-Allah. Berwuduk, was-salat rak'ataini, dan solat 2 rakaat ba'dahu, selepasnya. Lepas kita berwuduk, ada satu solat sunat, nama dia solat sunat wuduk. Siapa berwuduk kemudian solat sunat wuduk, ataupun tak kira lah mana-mana solat, contoh masuk, lepas wuduk masuk masjid terus solat sunat tahiyatul masjid, dapat juga pahala solat sunat wuduk. Dia masuk sekali, sebab kita buat solat sunat tahiyatul masjid itu selepas berwuduk, dapat juga sekali pahala solat sunat wuduk. Sababani, dua sebab. Wuduk dan solat ni menjadi dua sebab lidukhulil jannah, untuk masuk ke syurga. Yang ketiga, al-wudu'u sababun li raf'id darajati wa mahwil sayyiat. Wuduk ini sebab, menjadi sebab li raf'id darajat, untuk kita meningkatkan darajat kita. Allah tingkatkan, naikkan darjat orang yang rajin berwuduk ini. Wa mahwil sayyiat, dan menghapuskan segala keburukan. Allah, siapa wuduk ni Allah hapuskan keburukan kita, kesalahan kita. Masya Allah, diampunkan dosa-dosa kita kan. Yang keempat, yahmil wudu'u, menjaga, memelihara akan wuduk ini, al-muslimah, akan seseorang muslim itu, minal aini was-sihri, daripada penyakit ain dan juga sihir. Ada satu penyakit ini berbahaya, bukan boleh pergi jumpa doktor nak merawat dia, nama dia penyakit ain. Kalau ada masa boleh pergilah tengok, pergi Google tengok apa penyakit ain ni. Ini penyakit berbahaya ni, dan dia lebih kurang macam ada dekat dengan sihir. Jadi siapa yang rajin berwuduk ni, dia boleh memelihara daripada penyakit ain dan juga sihir. Dan yang kelima, al-wudu'u sababun limaghfiratiz dzunub. Wuduk ni juga menjadi sebab maghfirah, diampunkan az-dzunub, segala dosa-dosa. Masya Allah, banyak kelebihan berwuduk ini. Ada satu kisah
ketika Nabi Isra' dan Mi'raj. Ketika Isra' Mi'raj, salah satu tempat yang Nabi pergi adalah melawat syurga dan neraka. Bila Nabi sampai ke syurga, Nabi dengar suatu bunyi tapak kaki. Tapak kaki yang Nabi sangat kenal tapak kaki ini. Bunyi tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah. Maksudnya Sayyidina Bilal ni memang tergolong daripada ahli syurga. Bila sampai ke Mekah, Nabi berjumpa semula dengan Bilal, bertanya apakah amalan yang Sayyidina Bilal lakukan sehingga didengar tapak kakinya sudah berada di syurga. Maka Sayyidina Bilal mengatakan dia sentiasa beristiqamah, duduk dalam keadaan berwuduk. Bila ada terbatalnya, ambil wuduk balik. Maksudnya sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Itulah salah satu amalan yang Sayyidina Bilal lakukan sehingga dia ini tapak kaki je dah ada di syurga dah, bunyi dia tu. Maksudnya dah confirm, dah yakin beliau ni adalah ahli syurga. Itu antara juga kelebihan berwuduk. Jadi kalau siapa boleh sentiasa duduk dalam berwuduk, alhamdulillah, betapa untungnya. Lagi-lagi di zaman kita ini, bukannya susah, bukannya jauh pun, dalam rumah, semua bilik air dalam rumah. Bukan nak kata orang zaman dulu bilik air kat luar, itu ialah susah kan. Malam-malam nak keluar pula rumah, nak pergi ambil wuduk, tak ada, susah dah sekarang ni. Semua dalam rumah. Lebih-lebih lagi ada yang satu bilik air. Bilik dia ada bilik air khas, dia tak ada kongsi bilik air. Itu lagi mudah. Tinggal kita je lagi rajin atau malas. Sedangkan Sayyidina Bilal zaman dulu lagilah, tanah Arab ni lagi susah. Kekurangan air. Bukan macam kita melempar ruah air. Itulah dia. Nak atau tak nak saja kita mengamalkan wuduk ini. Yang terakhir kita bicara tentang ma yurshidu ilaihil hadis. Apa yang kita peroleh pengajaran pada hadis ini? Yang pertama, inna hadhil ummah, sesungguhnya ummah ini makhsusatun, dikhususkan, diberi kelebihan bil ghurrah wat tahajjul, mendapat kelebihan bercahaya dan bersinar-sinar minal wudu'i, daripada wudu. Dapat kelebihan ini. Yang kedua, fadlul wudu'i wa jaza'uhu 'azimun yaumal qiyamah. Yang fadlul wudu', kelebihan berwudu' ini, wa jaza'uhu, dan ganjarannya, 'azimun, sangatlah besar, sangatlah agung, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kat dunia ni kita tak nampak, ambil wudu', sambil lewa kadang lempar-lempar saja air. Kita tak tahu, tak nampak benda tu. Sedangkan balasannya sangat besar di hari kiamat nanti. Baru kita tahu kelebihan wuduk itu. Jadi jangan main-main. Ini suatu ibadah. Berwuduk tu adalah ibadah. Kan? Yang ketiga, al-muwazabatu alal wudu'i wa isbahuhu. Ya? Muwazabah, sentiasa tekun. Tekun. Jangan main-main alal wuduk, ketika berwuduk ini. Wa isbahuhu, dan menyempurnakannya. Jangan kita ambil wuduk ni celup-celap kata orang. Cebung, laju-laju. Tak, kita kena buat dengan tekun, dengan hati-hati, dan juga sempurnakan betul-betul. Dan yang keempat, khuturatu tarkil wudu'i. Kesan besar khuturah. Dia ada kesan besar tarkul wudu'. Jika meninggalkan wudu', boleh meninggalkan kesan. Kalau lagi, kalau nak solat tu lagilah, takkan sahnya solat kalau kita tak melakukan wudu'. Okey, itulah dia sedikit dapat kita bicarakan tentang tajuk ini berkenaan dengan kelebihan berwuduk. Moga dapat dijadikan pedoman amalan kita seharian dalam amalan kita. Sedangkan para sahabat zaman dahulu susah nak dapat air pun mereka sentiasa nak wuduk dalam keadaan berwuduk. Apatah lagi kita di zaman sekarang ni mudah nak dapatkan wuduk sehingga membazir-bazirkan air itu. Itu tak sepatutnya terjadi. Okey, cukuplah sekadar itu kita bicarakan tentang tajuk ini. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.